Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi 12 September 2023 bersama saya Syairul Islam. Kembara kenali Borneo, rombongan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah melawat rumah panjang Raymond Plan di Bintulu yang di-Pertuan Agong menzahirkan rasa terharu atas sambutan cukup meriah dan penuh kemesraan. Kunjungan pertama kali Seri Paduka Baginda dan keluarga ke Rumah Panjang akan sentiasa terpahat di hati dan menjadi pengalaman yang berharga. Ketibaan baginda berdua disambut dengan persembahan tarian singa, ngajat iban, tarian kaum Melayu dan tarian orang Ulu. Yang di-Pertuan Agong turut menzahirkan rasa kagum baginda terhadap konsep Rumah Panjang yang bolehkan pelbagai aktiviti diadakan secara beramai-ramai di sebuah rumah. Ketika di Rumah Panjang, baginda berdua turut menyertai beberapa aktiviti, antaranya memancing udang di sungai berhampiran. Hari ini, kembara kenali Borneo akan melawat sekitar Bandar Sibu sebelum meneruskan perjalanan ke Seri Aman. Sambutan Hari Malaysia ke-60 di Stadium Perpaduan Kuching Sabtu depan akan berkonsepkan 3 wilayah yang membangun bersama-sama membentuk Malaysia. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata, keadaan negara yang harmoni pada hari ini juga akan dipaparkan semasa sambutan berkenaan. Tepat sekali lah apabila dikatakan segulai sejalai bermaksud kita boleh bercampur gaul, hidup dalam suasana aman, damai, harmoni. Tetapi kita pada masa yang sama dapat bergerak sehaluan, tidak mempunyai perbezaan untuk menjejaskan usaha pembangunan negara pada hari ini untuk tahap pembangunan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya, segulai sejalai cogan kata sambutan Hari Malaysia 2023 yang bakal berlangsung di Kuching 16 September ini. Istilah IBAN itu melambangkan semangat perpaduan yang jadi asas penting untuk kemajuan negara selari aspirasi Malaysia Madani. Segulai tu dia macam gulai lah lebih kurang kan pada pandangan saya lah. Semuanya resepi yang berlainan berada di dalam satu periuk tu bekerjasama dalam menghasilkan satu perkara yang amat menarik yang dapat dinikmati oleh semua. Sejalai ialah bila kita berjalan seiringan. Berlangsung di Stadium Perpaduan, pelbagai aktiviti bakal diadakan bermula dari sehari sebelum sambutan Hari Malaysia. Ini termasuk Jualan Rahmah selain pembukaan gerai usahawan bawah Kuskop dan 20 trak makanan. Baik, ini pula melibatkan rancangan Malaysia ke-12. Kajian separuh penggal melibatkan anjakan baru agenda pembangunan negara kerajaan perpaduan selaras kerangka ekonomi madani. Berikut antara intipati pembentangan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi mesyuarat khas Dewan Rakyat. Baik, Perdana Menteri turut menjelaskan bahawa fasa kedua kajian separuh penggal RM ke-12 akan distruktur mengikut 3 tumpuan utama. Bertemakan mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi, ia akan ditunjangi 12 penegasan sebagai intipati utama. 3 tumpuan tersebut
memperkukuh kemampanan, membangunkan masyarakat sejahtera dan menuju negara berpendapatan tinggi. 17 anjakan utama dan 17 inisiatif utama diperkenalkan bagi memastikan keberhasilan perkara yang disasarkan. InsyaAllah, KSP RMK 12 ini akan terus memperkukuh agenda pembangunan negara dan rakyat ke arah mencapai matlamat ekonomi madani. Dalam pada itu, sebanyak 15 bilion ringgit ditambah kepada jumlah peruntukan sedia ada bagi RM ke-12. Ini menjadikan jumlah keseluruhannya kepada 415 bilion ringgit. Peningkatan ini adalah bagi menambah keperluan untuk membiayai bidang keutamaan rakyat di samping memperbaiki mutu pengurusan dan menyasarkan semula subsidi bagi menampung keperluan asas rakyat. Kerajaan turut komited membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion ringgit setahun bagi 2023 hingga 2025. Pelan jangka sederhana itu akan dijajarkan semula dengan visi ekonomi madani. Usul kajian separuh penggal RM ke-12 dilihat merangkumi semua kumpulan sasar rakyat seluruh negara. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wak Zahid Hamidi, imbangan peruntukan juga diberikan antara kawasan bandar dan luar bandar termasuk di Sabah dan Sarawak. Rancangan-rancangan itu telah dipetangkan tetapi ramai yang mendapat physical happiness tetapi kurang dari segi spiritual happiness. Maka kita harapkan agar ada perimbangan antara physical happiness dan spiritual happiness kepada semua rakyat dan semua kumpulan sasaran. Sementara itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI melihat kajian separuh penggal RM ke-12 bersifat komprehensif. Ini berikutan kajian tersebut memberi tumpuan menyeluruh kepada pelbagai sektor dan bidang meliputi industri halal dan TVET bagi melonjak ekonomi negara. Dari perspektif MITI, banyak isu-isu yang telah dibangkitkan adalah isu-isu yang saya rasa the timing is right. Ya. Contohnya dari sektor E&E, macam mana kita nak kukuhkan industri-industri yang ekonomi kompleksitinya lebih tinggi, isu TVET, isu apa dan STEM. Ya. Kita dari segi bakat atau talent pool kita perlukan lebih banyak fokus kepada memastikan kita ada supply of good talent dan minat student kita dalam STEM itu pun pernah ada disebut. Tambah beliau, fokus kepada keterangkuman juga perlu diberikan agar kajian ini memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Industri halal negara dilihat berpotensi tinggi dan berupaya menarik lebih banyak pelaburan luar. Jelas Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Kadir, lonjakan dalam bidang berkenaan wajar diperkasa sebagai satu strategi baru ekonomi negara. Ini dibuktikan menerusi siri lawatan Perdana Menteri ke negara seperti China dan Vietnam yang menyentuh kemahiran negara dalam perbankan Islam. Dari sudut KLN, Kementerian Luar Negeri, saya melihat ada beberapa perkara penting yang boleh kita laksanakan bersama, iaitu pertama yang berkaitan dengan industri halal yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat, iaitu kalau kita lihat dalam rangka lawatan Yang Amat Berhormat ke seluruh dunia, seringkali Malaysia menjadi tumpuan dalam soal industri halal ini. Malah banyak negara luar yang memohon kepakaran Malaysia. Lantaran itulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengarahkan supaya satu strategi penting hendaklah dibuat bagi menjadikan industri halal ini adalah satu bidang baru yang boleh Malaysia terokai. Pelaksanaan program subsidi bersasar dijangka dapat dilaksana sepenuhnya pada tahun 2024. Ini selepas sistem pakalan data utama PADU menjalani tempoh percubaan November ini
dan dijadual dibuka kepada orang ramai pada Januari tahun depan. Kaedah dan mekanismenya itu sama ada pindahan tunai, sama ada berdasarkan kad, sama ada di PAM. Yang itu semua tu akan diputuskan dari semasa ke semasa kerana keutamaan kita sekarang ini adalah untuk memastikan maklumat sosioekonomi setiap isi rumah itu lengkap di dalam padu. Itu sebenarnya lebih penting daripada membuat keputusan nak pakai IC ke, nak pakai direct transfer ke akaun ke, nak pakai PAM. So that is our focus now. Pada 15 Mei lalu, Perdana Menteri bersetuju menubuhkan padu bagi menggabungkan maklumat sosioekonomi setiap isi rumah di negara ini bagi memperkemas pelaksanaan subsidi bersasar. Langkah segera bagi menangani isu kegagalan tambakan projek Tempatan Banjir Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT1 telah diambil dengan menempatkan kaki tangan operasi sepanjang 24 jam di tempat kejadian. Setakat ini tiada pergerakan baru direkodkan. Ketika ini, Anir Berhad serta pihak perunding sedang menjalankan kajian terperinci untuk mengenal pasti punca sebenar kejadian. Kerja-kerja pembaikan akan dilaksana segera setelah penyiasatan tapak secara menyeluruh selesai dilakukan. Berdasarkan siasatan awal, terdapat kejadian resapan air bawah tanah di tapak projek yang menyebabkan runtuhan cerun tambak di kawasan kerja-kerja tempatan banjir. Para pengguna dinasihatkan untuk merancang perjalanan serta mematuhi arahan petugas di lokasi. Bagi mendapatkan informasi tepat dan terkini, para pengguna disaran untuk mengikuti saluran rasmi media sosial Anir Berhad. Operasi Starlink di Malaysia adalah selaras dengan kerangka antarabangsa. Perkara tersebut dimaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dalam kenyataannya semalam. Suruhanjaya itu mengeluarkan kenyataan tersebut sebagai respons kepada laporan sebuah portal teknikal mengenai kebimbangan, kemungkinan berlaku gangguan kepada perkhidmatan telekomunikasi sedia ada serta kajian kewujudan bersama melibatkan Starlink. Jelas MCMC, sekiranya berlaku gangguan, ia akan diatasi melalui penyelesaian gangguan sedia ada mengikut kerangka kebangsaan dan antarabangsa. Selain itu, MCMC kekal komited dalam melindungi kepentingan orang awam dan memastikan semua perkhidmatan telekomunikasi termasuk yang disediakan oleh Starlink beroperasi dengan mematuhi standard serta peraturan. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat khas penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 11 hingga 19 September 2023 dan di Dewan Negara pada 20 hingga 26 September 2023 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan saluran berita. Menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Bersua kembali. Jumlah bekalan beras tempatan dalam pasaran negeri 9 masih mampu menampung permintaan pengguna meskipun berlaku penyusutan jumlah bekalan. Bagaimanapun, kerajaan diharap segera melaksanakan intervensi bagi memulihkan bekalan beras. Kalau kita tengok isu ayam dengan telur dulu, pihak kerajaan pun ada ambil langkah daripada awal. So saya tengok untuk situasi beras ni, kita nampak kerajaan sekarang tengah jalankan program Smart SBB yang nak jadikan penuaian lebih efektif. Kalau tak silap saya, dia announce dalam bulan 7 dulu, yang mana kalau kebiasaannya para petani dapat tuaian lebih kurang 3.75 tan metrik dalam 1 hektar, dia akan tingkatkan lebih daripada 50%. So saya tengok perkara ni, inisiatif ni sangat baik. Kalau dia mengurangkan harga
keselarasan untuk beras tu baguslah, rakyat pun senang sikit. Pasal kemungkinan sekarang rakyat pun memang tahu harga meningkat. Lagipun bukan macam dulu, beras import dah memang meningkat. Jadi kita beli beras tempatan lah. Jadi kalau boleh selaraskan harga beras tu memang elok lah. Harapnya jangan mesti laksanakan. Jadi turunlah harga beras sikit sebab beras ni makanan utama kan. Terdahulu Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Wad Sabu maklumkan langkah intervensi diambil sebagai solusi jangka pendek terhadap isu kekangan bekalan beras. Projek Smart Sawah Berskala Besar, Smart SBB, antara inisiatif yang akan dilaksana selain sesi libat urus antara pemegang taruh industri padi dan beras dalam mencari penyelesaian bagi jangka masa sederhana dan panjang. Umat Islam di negara ini dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dalam memilih premis makanan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Naim Mokhtar mengesahkan premis nasi ayam Claypot yang tular di media sosial baru-baru ini tidak memiliki sijil halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Pemilik restoran tersebut adalah bukan pemegang sijil halal Malaysia yang dikeluarkan oleh mana-mana badan yang berautoriti. Makanan ni sangat penting sebab benda yang kita makan tu kalau tidak halal dia akan membentuk darah daging kita. Jadi lebih baiklah untuk kita lebih bersifat dan bersikap berhati-hati. Jelasnya umat Islam di negara ini harus melayari portal rasmi Halal Malaysia serta melakukan semakan melalui aplikasi telefon pintar Verify Halal untuk mengetahui produk dan premis makanan yang memiliki sijil pengesahan Halal Malaysia SPHM yang sah. 30 keluarga di perkampungan Felda Neram 2, Kemaman, Terengganu kini hidup dalam ketakutan berikutan kemunculan gajah liar. Kehadiran gajah liar sejak beberapa hari lalu turut merosakkan tanaman penduduk yang menjadi sumber rezeki mereka. Penduduk mendakwa kumpulan gajah liar itu dipercayai tersesat dari kawasan hutan berdekatan dan keluar mencari makanan di kawasan penempatan penduduk. Jadi sekarang ni dah tahu dah mari kat rumah tu bimbang lah juga malam kan. Malam-malam kita rasa bimbang juga. Tapi dah tidak tengok lagi ni dak rasa dia lah. Tapi kalau dah tengok dah dia masa kat rumah tu, kita pun rasa lah mula rasa cemas lah juga lah. Kadang tu malam-malam tu mana berjaga-jaga jugalah. Belakang rumah ada sejarah-sejarah ni kalau mari sampai belakang ni. Kira buka pintu belakang tu nampak dah dia duduk main. Ya, memang nampak. Nampak Ya. Nampak tu pukul apa? Pukul 3.30 malam tu tak? 3.30 pagi. 3.30 pagi. Jadi bila tengok tu, kau mana kita rasa? Siapa kejut pun ada ni. Memang biasa tengok dalam hutan, jauh-jauh. Ni main belakang rumah buka ada dah ni. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu, Lu Kian Siong berkata telah mendapat makluman dan tindakan pemantauan sedang dilakukan. Baik, di Selangor, cawangan narkotik Ibu Pejabat Kastam Diraja Malaysia GKDM merampas dadah jenis metafetamin atau syabu bernilai 1.7 juta ringgit dalam serbuan 4 September lalu di sebuah gudang di Pelabuhan Klang. Pihak Kastam menyita 6 buah kotak dan 5 daripadanya mengandungi bungkusan plastik lutsina berisi serbuk kristal dipercayai syabu dengan berat kasar 51.36 kilogram. Modus operandi dalam kes ini adalah bagi mengaburi pihak berkuasa dagangan yang mengandungi sebanyak 338 plastik lutsina yang berisi bahan dadah telah disorok di dalam 72 gelung pahit. Ada 72 gelung pahit. Dagangan ini telah diikrar sebagai pahit getah bertekanan tinggi. Berdasarkan berat dadah yang diperolehi, dadah ini boleh diedar kepada seramai 256,800 orang penagih dadah.
Dadah berkenaan dipercayai akan dieksport ke Australia menggunakan laluan laut dengan pendaftaran maklumat syarikat palsu di dalam dokumen ekspor. Rampasan ini juga merupakan pertama kali ditemukan dalam gelung paip. Pejabat Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Kemaman sedang mengesan ibu kandung atau waris kepada seorang bayi perempuan yang ditemukan 12 Julai lalu. Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Kemaman Muhammad Fazli Ismail berkata, bayi berumur 2 bulan itu kini berada di bawah jagaan JKM. Siasatan polis di setiap klinik kesihatan dan hospital bagi mencari rekod ibu mengandung masih giat dilakukan. Bayi seberat kira-kira 2 kg itu ditemukan kira-kira pukul 7.50 pagi semalam. Lebih memilukan, bayi berkenaan ditemukan hanya dibalut dengan sehelai kain dalam keadaan menggigil, kesejukan dan dihurungi semut. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai ibu kandung atau waris bayi berkenaan boleh menghubungi pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Kemaman di talian 09 859 1686. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat khas penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 11 hingga 19 September 2023 dan di Dewan Negara pada 20 hingga 26 September 2023 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan saluran berita. Beralih ke sukan. Menjelang Sukan Asia Hangzhou 2022 di China pada 23 September ini, kontingen Malaysia mengambil pendekatan baru dengan mengumumkan sasaran 27 pingat pada tamasya berkenaan tanpa mendedahkan secara spesifik warna pingat. Menurut Ketua Kontingen CDM ke Sukan Asia Hangzhou, Datuk Chong Kim Fat, sasaran itu disandarkan menerusi 13 acara sukan termasuk akuatik terjun, badminton, berbasikal track, hoki padang dan olahraga. Keputusan mengumumkan sasaran pingat keseluruhan ini dibuat selepas mengambil kira pandangan semua pihak termasuk wakil dari Universiti Sains Sukan Nippon NSSU yang berkongsi kepakaran bersama dengan pihak Majlis Sukan Negara juga merasakan sasaran pingat emas sahaja akan memberikan tekanan berlebihan kepada atlet negara. Ini kali pertama kontingen negara menggunakan pendekatan tidak mengumumkan sasaran pingat emas, sebaliknya menggunakan sasaran pingat keseluruhan. Dalam hal itu, Majlis Olimpik Malaysia MOM optimis kontingen negara mampu mencapai sasaran 27 pingat yang ditetapkan. Setiausaha Agung MOM, Datuk Nazifuddin Najib berkata pendekatan sasaran baru ini dapat mengurangkan tekanan atlet untuk mempamerkan aksi terbaik. I think for the contingent, based daripada bengkel yang kita dah buat dan perbincangan, 27 tu reasonable, something yang kita boleh achieve. Kita kena ingat yang 27 ni kita dah sampai tahap tu, dan kita harap dengan kita buat keputusan ni, atlet tak rasa pressure dan dia akan overachieve. Malaysia meraih 7 pingat emas, 13 pingat perak dan 16 pingat gangsa semasa Sukan Asia Jakarta pada 2018. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.